hati, ibadah dihayati, bukan sekadar memberi, tetapi berkongsi. Sesuap nasi dimakan bersama, seketul bata dibina bersama, setitis ubat disapu bersama, Asnaf berjaya, kejayaan bersama. Bersihkan jiwa, sucikan hati, ikhlaskan niat, amalan murni. Zakat di hati, ibadah dihayati, bukan sekadar memberi, tetapi berkongsi. Sesuap nasi dimakan bersama, seketul bata dibina bersama, setitis ubat disapu bersama, Asnaf berjaya, kejayaan bersama. Bersihkan jiwa, sucikan hati, ikhlaskan niat, amalan murni. Zakat di hati, ibadah dihayati, bukan sekadar memberi, tetapi berkongsi. Zakat di hati, ibadah dihayati, bukan sekadar memberi, tetapi berkongsi. Zakat di hati, ibadah dihayati. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa habli rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Prihatin. Bertemu lagi dalam program Influencer at Japan Selangor, dan pada hari ini bersama saya Zairin Zain selaku moderator edisi 2 Influencer at Japan Selangor pada kali ini. Dan saya mohon kepada semua penonton untuk like dan share bagi membolehkan rancangan informasi ini mendapat tontonan ramai. Seperti yang kita sedia maklum, sejak pandemik COVID-19 melanda negara kita, banyak sektor ekonomi yang terkesan
Seterusnya, situasi ini telah memberi kesan kepada penduduk, khususnya dari segi punca pendapatan. Banyak keluhan dalam media sosial berkenaan masalah pekerjaan, susah mendapat bantuan dan ada yang menjadi viral sehingga menyalahkan agensi kerajaan dan pusat zakat turut menerima tempias seolah-olah pusat zakat lambat bertindak. Oleh yang demikian, influencer at Japan Selangor pada hari ini ingin membincangkan topik ke manakah wang zakat anda. Dan bersama-sama kita pada hari ini, Encik Abdul Basit Hamid, Ketua Division Operasi Agihan Asnaf Lembaga Zakat Selangor, bagi membincangkan topik pada kali ini. Selamat datang tuan. Terima kasih. Apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana sudi melapangkan masa hadir ke Jabatan Penerangan Selangor pada hari ini dan seterusnya bersiaran secara langsung dalam program Bual Bicara Influencer at Japan Selangor pada kali ini. InsyaAllah. Okey, baik tuan. Kita ke soalan yang pertama. Okey tuan, boleh tuan kongsikan apakah tanggungjawab dan peranan Lembaga Zakat Selangor terutama sejak pandemik COVID-19 melanda negara, dan adakah terdapat bantuan segera kepada mereka yang terjejas? Boleh tuan jelaskan? Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjemput saya mewakili Lembaga Zakat Selangor ke Jabatan Penerangan untuk memberi sedikit penjelasan kepada sidang penonton berkenaan dengan fungsi dan juga bantuan yang disediakan oleh zakat di negeri Selangor Darul Ihsan. Soalan yang menarik, tapi gaya tu macam Who Wants to Be a Millionaire. Yes. So Wants to be insyaAllah millionaire, okay. saya pun berdebar-debar juga Betul dengan lah. suara soalan tadi tu. Tapi soalan yang menarik, soalan Betul. yang ditanya, dan saya rasa dah banyak penjelasan yang diberikan oleh pihak Zakat Selangor, Baik. termasuk kepimpinan Zakat Selangor kepada banyak forum-forum yang sebelum ini. Okey. COVID-19 datangnya secara mengejut. Betul. Ianya mengejutkan semua orang, dan saya rasa ramai yang tidak bersedia pada waktu tersebut. Betul. Bila diumumkan oleh kerajaan pada 16 Mac 2020 Betul. bahawa 18 Mac akan berlaku MCO, saya sendiri pun secara peribadinya tidak dapat membayangkan bagaimanakah lockdown tu. Sebab kita tak pernah merasa Betul. apakah lockdown tu betul ke, berlaku ke, tak berlaku ke, ataupun saja sekadar bercakap saja ke. Tapi bila 16 petang tu, bila kita dah nampak roadblock dan sebagainya, dah mula panik. Betul. So apa yang dilakukan oleh ini, panik peribadi lain hal lah kan, tapi kita panik juga berkenaan dengan institusi kami zakat. Okay. So 17 Mac 2020 secara spontan pagi tu kita mengadakan satu emergency meeting, Okay. mesyuarat khas yang membincangkan berkenaan dengan gerak kerja zakat waktu MCO, sebab bantuan perlu diagihkan. Bantuan tak boleh dihentikan. So kita bincangkan berkenaan gerak kerja, dan ada pihak yang berhubung dengan MKN, polis dan sebagainya untuk mendapatkan kelulusan, dan alhamdulillah kita mendapat semuanya bersedia pada 17 Mac. Dan pada 18 Mac kita dapat meneruskan segala aktiviti dengan norma baru tapi tanpa kurang manfaat. Okey. Itu kepada asnaf yang sedia ada. Tapi kita juga menjangkakan bahawa akan berlaku lambakan asnaf baru di negeri Selangor yang terkesan dengan COVID. Menjangkakan. Dan serta-merta dalam tempoh 3 hari kita dapat menyediakan satu sistem baru, Okey. sistem BKC dinamakan, bantuan khas COVID, dan kita launch. Dan saya bukanlah penuh bangga dan sebagainya, tapi saya yakin antara institusi pertama yang melancarkan sistem untuk bantuan adalah Lembaga Zakat Selangor di seluruh Malaysia. Baik, tahniah. 3 hari kita dah launch. Okey. Dan dalam tempoh seminggu bayaran telah pun mula dibuat kepada pemohon. Bila kita launch ni, kita memperuntukkan 15 juta ringgit untuk bantuan ni, dan kita mendapat lebih 45,000 permohonan, dan dengan duit yang sedia ada ni kita hanya dapat meraihkan lebih kurang 20 lebih ribu penerima. Dia cepat tamat peruntukan. So, dan proses-proses ini dijalankan atas talian saja. Tak perlu mereka datang ke cawangan, perlu hantar, semuanya melalui telefon bimbit dah boleh selesaikan. Dokumen perlu diambil gambar, bukti dan sebagainya, semua melalui gambar. So ini adalah satu pencapaian yang sungguh cemerlang yang direkodkan oleh Lembaga Zakat Selangor, antara institusi pertama yang menyalurkan bantuan kepada insan terkesan di negeri Selangor.
dan selepas tu kita nampak perkara yang sama dilakukan oleh semua agensi termasuk sahabat-sahabat di zakat-zakat negeri lain dan juga agensi-agensi yang berkuasa di negara. So itulah peranan pertama, dan kita tidak terhenti kepada insan yang terjejas. Kami juga meneruskan bantuan ini kepada pihak Kementerian Kesihatan, di mana diperuntukkan sejumlah wang untuk menyediakan tank oksigen dan peralatan-peralatan yang diperlukan, termasuk PPE waktu tersebut. Sebab hospital memerlukan PPE yang terlalu banyak dan mungkin supply tak sampai waktu tersebut, kita menyediakan sehinggalah pakaian PPE kita serah kepada Kementerian Jabatan Kesihatan Negeri, dan makanan kepada frontliner yang bertugas di pusat kuarantin, pusat-pusat kuarantin. Kita sediakan makanan kepada mereka. Kita juga mengambil kira pelajar-pelajar yang terkandas dan terputus bekalan makanan. So kita menghubungi pihak-pihak universiti dan institut, kita menyumbang ataupun menyalurkan makanan kepada mereka, dan banyak lagi yang telah pun diusahakan oleh lembaga zakat, dan alhamdulillah semua ini dibenarkan oleh pihak berkuasa dan dijalankan dengan penuh mematuhi SOP-SOP yang disarankan. Alhamdulillah. Tahniah tuan, bagi pihak program saya mengucapkan tahniah. Tahniah atas tindakan cepat daripada pihak lembaga zakat Selangor. Alhamdulillah. Okey, baik tuan. Seterusnya kita ke soalan yang kedua. Pada tahun 2020, pihak lembaga zakat Selangor telah memberikan sejumlah RM500 kepada keluarga dan kepada yang bujang sejumlah RM200 yang terkesan semasa COVID-19. Semasa COVID-19, masa pandemik negara kita melanda. Dan saya ingin tahu, maknanya kami ingin tahu berapakah jumlah penerima dan adakah jumlah penerima semakin bertambah pada tahun ini berbanding pada tahun 2020. Boleh tuan jelaskan? Menarik, berkenaan dengan kadar, kadar bagus, betul. Sampai tahu detail kadar tu bukan senang lah. 500 kepada yang berkeluarga dan RM200 insya-Allah kepada yang bujang. Ini adalah kadar bantuan yang disediakan sewaktu COVID kepada yang belum lagi menjadi asnaf. Maksudnya mereka ni individu baru yang terkesan kerana COVID dan mereka memerlukan bantuan. So mereka tidak dapat kecawangan, kita pun tak boleh ke rumah mereka untuk siasat sebab ada halangan ketat. So apa yang kita sarankan waktu tersebut, apa yang bila mereka mohon, dalam declaration tu mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan apa yang mereka declare itu betul. Jika mereka memberi informasi yang palsu dan sebagainya, kita boleh ambil tindakan. Itu dalam deklarasi. So dengan kekangan yang ada ni, dengan tapisan yang kita buat waktu tersebut, kita sediakan serta-merta RM500 untuk menampung belanja harian mereka. Duit itu hanya untuk makan minum mereka saja, bukan untuk sewa rumah, bukan untuk kos-kos lain. Untuk sekadar boleh beli ikan, beras, telur, sardin, alhamdulillah. Dan kepada individu pula yang bujang, kita sediakan RM200. Whether kadar ini tepat ataupun cukup dan sebagainya, itulah kadar yang diputuskan pada 17 Mac tu. Secara spontan, sebab kita tak boleh mengambil waktu yang panjang, mengambil 2 bulan untuk membuat kajian untuk mendapatkan kadar tersebut. So kita perlu membuat keputusan pada waktu tersebut. Esoknya ada MCO. So kita membuat keputusan dengan kadar rasional sebab kita semua ada keluarga, kita semua tahu bagaimanakah kos-kos yang kita belanjakan di pasar raya, di pasar dan sebagainya. Di situlah kita mengambil keputusan, kita bantu dulu. Dan ini bukanlah terhentinya dengan bantuan tersebut. Bila sebab dia pada permulaannya kerajaan mensarankan MCO ni mungkin selama sebulan. Sebulan. Lepas tu dah mungkin dah boleh okey. So dengan itu kita kata 500 ni cukup untuk makan minum, 200 cukup untuk makan minum untuk orang bujang. Tetapi selepas itu kita akan turun dan membanci balik semula keluarga-keluarga yang pernah memohon bantuan khas ini. Dan jika mereka layak sebagai asnaf fakir, miskin ataupun gharib, kita akan bantu mereka mengikut kelayakan mereka. Dan jika mereka layak daripada sewa rumah, makanan bulanan, bantuan kewangan bulanan, pakai bantuan persekolahan anak-anak, semuanya akan ditanggung oleh zakat Selangor insya-Allah. So 500 dan 200 hanyalah bantuan yang diberikan pada permulaan kepada yang belum lagi menjadi asnaf. Ini nanti salah faham pula. Bukan maksudnya belum lagi menjadi asnaf, belum mendaftar menjadi asnaf zakat Selangor. So mereka dibantu atas tiket asnaf fisabilillah yang terkesan berkenaan dengan COVID. Maknanya ada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Yes, betul. Kriteria umum yang pertama mereka wajiblah mestilah orang Islam. Sebab tu ramai kita mendapat permohonan daripada agensi dan juga individu bukan Islam. Tapi kami terikat sebab kita institusi zakat, kita hanya boleh bantu
orang Islam. Baik. Dan mereka mesti ada bukti terjejas pendapatan, contohnya surat berhenti kerja, surat pemotongan gaji dan sebagainya. Okey. Ataupun mereka ada lesen perniagaan dan kita tahu waktu tersebut perniagaan pun tidak dibenarkan. Pisang goreng tepi jalan tidak dibenarkan. So mereka perlu memberi sedikit bukti untuk kita menyalurkan bantuan tersebut. So 500 dan 200 adalah permulaan, dan selepas bantuan itu diberi, bila MCO dah dilonggarkan, kita masuk untuk siasat keluarga tersebut, dan jika mereka layak, kita daftarkan mereka di bawah senarai fakir miskin Zakat Selangor dan diberi bantuan secara berkala. Maknanya itu yang 500 dan 200 ringgit itu adalah lansam gitu. Ya, one off saja. One off sajalah. One off saja. Okey, one off saja ya. Betul. Okey, baik. Terima kasih Tuan dari atas penjelasan soalan-soalan tadi. Okey, baik. Sebelum ke persoalan selanjutnya, apa kata kita rehat sebentar? Dan sebelum itu, kita lihat ataupun saksikan video klip bantuan zakat bagi persiapan Ramadan Hari Raya dan iklan apps zakat. Kembali selepas ini dan jangan ke mana-mana. Hari ini 12 April 2021, duit akan masuk ke akaun mereka, dan butang telah pun ditekan, insyaAllah akan masuk, dan siapa yang tidak mempunyai akaun yang sah akan dibayar melalui tunai ataupun Bcash mulai esok, insyaAllah. Dan harapan lembaga zakat dengan bantuan ini, asnaf yang terjejas dan juga yang serba berkurangan ini dapat menyambut Ramadan Al-Mubarak ini dengan keadaan yang sempurna, paling kurang pun dengan makanan yang mencukupi bagi iftar dan juga sahur nanti. Ucapkan terima kasih lah kepada lembaga zakat Selangor membantu kami semua ni. Lebih lagi pada musim COVID-19 ni, banyaklah terjejas. Syukur Alhamdulillah. Ini pertama kali saya dapat bantuan. Dapatlah kurang. Orang kata bebanan hidup pada masa ini kan, dengan ahli keluarga yang ramai. Saya bersyukur-syukur sangat. Dan saya berterima kasihlah pada Pusat Zakat dapat bantu kami yang orang kata susahlah dalam kehidupan sekarang ni. Kembali semula kita ke program Bual Bicara Influencer at Japan Selangor dengan tajuk kita pada hari ini, kemanakah wang zakat anda? Untuk makluman, penonton juga boleh bertanya terus dengan menaip soalan di ruangan komen. Sekiranya ada soalan untuk diajukan kepada panel kita pada hari ini, Encik Abdul Basit Hamid, di akhir rancangan nanti untuk dijawab oleh beliau. Dan semua penonton boleh like dan share bagi membolehkan rancangan Bual Bicara kita pada hari ini dapat memberi manfaat yang lebih ramai lagi. Dan kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, Tuan. InsyaAllah. Baik. Soalan berikutnya, okey baik, Tuan, benarkah terdapat khabar angin
yang menyatakan bahawa sukar mendapat bantuan segera dari pihak zakat dan terlalu banyak kerenah birokrasi berbanding dengan pertubuhan NGO atau dari persatuan lain. Boleh Tuan jelaskan? Soalan yang menarik, tapi jawapannya betul. Betul, okey, alright. Memang sukar mendapat zakat. Baik. Dan memang ada birokrasi. Betul. Itu tidak dinafikan. Kami tak pernah menafikan Okey. sukar dan juga birokrasi. Betul. Tapi birokrasi yang susah yang Mendapat bantuan segera daripada terlalu banyak kerenah birokrasi. terlalu banyak kerenah. birokrasi itu mungkin tak. Sukar betul, birokrasi Sukar betul. betul. Banyak birokrasi tidak. Okey. Dia saya jelaskan berkenaan dengan sukar. Sukar, okey. Sukaran. Sebab ini adalah duit zakat. Okey. Duit zakat. Zakat ni zaman Rasulullah SAW sekalipun perlu penerima beratur depan Rasulullah dan menerangkan masalah mereka kepada Rasulullah. Bukan Rasulullah bawa pergi cerita macam cerita Alibaba tu. Okey, baik. Saya nak bagi sedekah, siapa Sedekah. nak orang Betul. datang beratur dia tabur kan. Ah, Bukannya tu. Rasulullah pun beratur, penerima beratur. Pergi bercerita kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini masalah-masalah saya. Baik. Dan Rasulullah mengkaji, kata okey, anda layak menerima. Ada juga seorang pemuda yang sihat tubuh badan pergi kepada Rasulullah tak bantu. Sebab dia kata you muda sihat walafiat perlu berusaha dan sebagainya. So kami pewaris institusi zakat daripada zaman Rasulullah SAW ni perlu juga mewarisi sunnah-sunnah beliau. Betul. Perlu ada sedikit kajian sebab kelayakan zakat ini tertera jelas dalam kalam Al-Quran. Bukannya dalam kitab Abdul Basit. Kalau kitab Abdul Basit suka hati saya saja siapa saya nak bagi kan. So kita kena pastikan penerima dia memenuhi syarat-syarat 8 kategori asnaf. So ianya mesti sukar. Ianya perlu kena keluar dan siasat sedikit untuk memastikan mereka layak mendapat. Sebab jika anda tidak layak dan menerima zakat, tinggi demi balasan dia, kita kena jawab di akhirat nanti. Faham. Saya yang memberi pun perlu menjawab, anda yang menerima pun perlu menjawab. So sukar, tetap sukar. Tetapi tidaklah sesukar sehingga terlalu mereka perlu menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun mendapat bantuan. Birokrasi perlu sebab kita perlu ada dokumen, kita perlu ada soal silik, kita perlu ada sedikit pengesahan, barulah kita memberi bantuan. Kenapa? Sebab zakat menerima amanah pengeluaran zakat umat Islam. Bukan duit tu duit saya, bukan duit tu duit kaki tangan lembaga zakat. Duit ini adalah duit amanah rakyat Malaysia atau rakyat Selangor yang diberikan kepada zakat untuk diagihkan. Bermaksud institusi kami ini wajib diaudit supaya ketelusan dibuktikan kepada penyumbang. So kami juga perlu membuktikan kepada audit dokumen-dokumen membuktikan bahawa penerima ini layak, wujud dan sebagainya. Oleh yang demikian perlu ada borang. Di mana-mana sekalipun, di agensi mana sekalipun ada borang. Betul. Tapi apa yang dibuatkan oleh Zakat Selangor adalah kita memudahkan dengan hanya mewujudkan sehelai borang. Sehelai borang. Dan dahulunya ada pengesahan daripada ketua masyarakat seperti penghulu, ketua kampung dan sebagainya. Sekarang dah lebih 7 tahun kita dah mudahkan jika tak dapat. Sebab bukan semua orang ada waktu sekarang. Zaman dulu mungkin senang. Zaman sekarang ni sibuk kan. Semua sibuk berlari sana sini. Mungkin tak ada ruang nak jumpa penghulu. Tak ada masalah. Hantar borang. Kami akan merujuk kepada ketua-ketua masyarakat untuk mendapatkan pengesahan. So kita dah memudahkan. Birokrasi ada tapi bukan banyak. Dan dua-dua ini perlu ada. Sukar tu perlu ada, birokrasi perlu ada untuk memastikan bantuan diagihkan kepada asnaf yang layak. Dan jika dibandingkan dengan NGO di Malaysia literally zakat hanya boleh dikutip dan diagih oleh pusat zakat negeri masing-masing. Betul. Secara undang-undang hanya pusat zakat. Jika ada selain daripada institusi zakat negeri mengutip dan mengagih, salah. Daripada segi undang-undang salah. Dan saya yakin bila mereka membandingkan zakat dibandingkan dengan NGO, mereka kena faham ini zakat dan NGO adalah infak atau sedekah. Dia ada perbezaan instrumen filantropi Islam ni. Zakat dikategorikan sebagai zakat kerana ada keindahannya. Dan infak dan atau sedekah ni pun ada keindahannya. Contoh yang paling mudah, infak atau sedekah boleh diberi kepada orang kaya. Kita memberi sedekah kepada jutawan, tak ada masalah. Zakat tak boleh bagi sedekah kepada jutawan. Sedekah
boleh bagi kepada ibu tunggal. Betul. Zakat tak boleh bagi kepada ibu tunggal yang kaya. Contoh. Okey. Ararat tak jadi kontroversi lah. Contoh, Baik. Datuk Bida minta zakat. Okey. Boleh bagi? Atas status sekarang dia ibu tunggal lagi kan? Ibu tunggal. Ingat saya minta lah kot. Betul. Kalau Datuk Bida masih. tak layak sebab dia jutawan. Betul. Walaupun status ibu tunggal dia jutawan. Sama juga dengan anak yatim. Sedekah boleh bagi kepada anak yatim. Zakat hanya boleh bagi kepada anak yatim yang miskin. Okey. Tak boleh bagi kepada anak yatim yang menjadi jutawan. Contoh kita ada seorang anak yatim tapi jutawan, kaya raya orangnya. Dia tak layak dapat zakat. So bila bandingkan zakat dengan sedekah boleh bagi secara sewenang-wenangnya, tak ada masalah. Sebab niat nak sedekah kepada siapa-siapa, insya-Allah Allah terima amalan kita dapat balasan. Tapi zakat dia macam solat. Subuh kita solatlah 200 rakaat sekalipun, yang sah 2 rakaat tu je. Betul. Yang lebihnya mungkin Allah terima. Kita tak tahu. Itu tugas Allah kita buat. Tapi kalau kita solat 1 rakaat, contoh kita ambil Zuhur. Zuhur kita kata saya nak solat 2 rakaat je lah Zuhur ni. Betul. Tak boleh. Tak sah. Okey. Mengikut hukum tak sah. Dia kena 4 rakaat. Betul. Wajib 4 rakaat. Sama juga dengan zakat. Zakat ini dia ada kadar yang telah ditetapkan. Penerima yang telah ditetapkan. Betul. So kita kena pastikan dia menyukar dan juga birokrasi ini untuk memastikan kadar yang betul diagihkan kepada penerima yang layak. Penerima yang layak. So memang perlu zakat, saya yakin sehingga akhir zaman nanti akan ada kesukaran sedikit dan juga birokrasi dan tidak boleh lari daripada kedua-dua perkara tersebut, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Okay, terima kasih tuan atas penjelasan panjang lebar tadi tu. Okey, infak dan juga zakat. Ada bezanya infak tu dan ada bezanya zakat tu. Betul. Maknanya infak tu adalah kepada siapa saja yang kita rasa kita nak beri. Tapi untuk zakat tu hanya kepada dengan kadar yang ditetapkan dan kepada insan yang terpilih. Betul. Betul. Okey tuan. Okey baik, dan kita soalan yang terakhir untuk sesi ini ya. Laju. Soalan terakhir untuk sesi ini. Apakah cara sekiranya orang ramai ingin memohon bantuan dan bagaimanakah cara untuk memaklumkan kepada pihak Lembaga Zakat Selangor apabila terdapat golongan susah yang memerlukan bantuan? Boleh tuan jelaskan? Cara rasmi untuk memohon bantuan adalah dengan mengisi borang yang telah disediakan oleh Lembaga Zakat. Itu cara rasmi. Baik. Kan? Perlu mendapat borang antara pergi ke cawangan atau boleh download daripada website Lembaga Zakat, atau boleh dapati daripada masjid-masjid yang atau surau yang berhampiran dengan anda. Dapatkan borang, isi borang, hantar kepada Lembaga Zakat dengan lampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan, insya-Allah bantuan akan diterima. Itu adalah saluran rasmi untuk mendapat bantuan. Tetapi kita tahu bukan semudah itu bila kita kata isikan borang. Ada orang yang fobia dengan borang. Bila dia jumpa borang dia menggeletar. Kan? Kalau kita perasan, kalau kita pergi ke lobby bank, sekarang ni dah jarang-jarang lah kan, lobby bank pun dulu zaman awal 2000 ataupun even awal 2011-12 ni pun lobby bank masih boleh lagi. Kalau kita tengok lobby bank, ada segelintir masyarakat yang dia akan pegang borang, dia akan tenung. Lama dia tenung. Akhirnya pegawai bank yang faham tu dia kata, makcik nak tolong apa, lepas tu dia tolong isikan. Bermaksud ramai yang fobia dengan borang sampai sekarang ni. Generasi baru dah lain, sebab generasi baru ni dia walaupun sekolah tak sekolah tapi dia educated in their own platform. Sekarang ni sekolah bukan lagi satu medium untuk education, even online dah jadi medium of education. So yang generasi lama ni masih lagi fobia. So apa yang kita buat adalah kita memudah cara. Anda hanya perlu menyalurkan maklumat anda dengan hanya memberi nama, nombor telefon, kalau boleh nombor IC kepada Lembaga Zakat atau individu yang berkaitan dengan Lembaga Zakat. Contohnya kita telah melantik lebih 2,800 penolong amil karya yang terdiri daripada seluruh masjid dan surau negeri Selangor. So maksudnya di Selangor ni umat Islam di negeri Selangor ni kita hidup berkarya. Kan? Saya duduk di Shah Alam, saya ada karya section saya. I'm sure Zairin pun ada karya tersebut. Ada karya. So bila kita ada karya, kita bernaung di bawah satu surau ataupun masjid. So di masjid dan surau tersebut kita dah lantik seorang atau dua mengikut kapasiti karya tersebut, penolong amil karya yang menjadi macam pembantu kepada zakat. So jika kita orang yang selalu pergi ke surau ataupun masjid, kita hanya perlu mencari dalam signboard ataupun papan kenyataan, dah adalah siapa amil karya dan sebagainya. Kalau selalu kita perasan siapa nazir masjid, bendahari, selalunya orang akan ambil kira siapa kadi nikah kan. Itu penting. Tapi
amil karya ni orang selalunya terlepas pandang. Terlepas Tapi pandang, ya, dalam betul. papangan yang sama ada yang betul, tersebut. betul. Kita hubungi mereka, just salurkan maklumat, mereka akan bantu. Okey. Mereka even tolong isikan borang. Aha. Kalau tak, boleh call hotline Lembaga Zakat Selangor. hotline Dan untuk generasi baru yang paling mudah adalah Facebook Lembaga Zakat. Masuk dalam Facebook, boleh PM kat situ. Kita ada ejen-ejen Facebook kita, staff kita sendiri yang memang look into Facebook every day. Dia akan ambil, dia pick up daripada situ, dia akan salurkan kepada daerah yang berkenaan untuk pergi turun siasat dan sebagainya. So sekarang ni mohon bantuan, saya kata secara rasmi isi borang, tak rasmi banyak, even melalui WhatsApp saya ada, nombor telefon saya ada dalam website Lembaga Zakat. Boleh je ambil daripada situ. Boleh WhatsApp dan pelbagai cara. Apa cara yang anda boleh hubungi Zakat Selangor, kita sediakan. So hubungi dan kita akan uruskan segala-galanya, termasuklah proses-proses borang dan sebagainya. Maknanya memang ada pegawai, saya interesting dengan Facebook tu. Ya, Ada pegawai yang akan yes. semua, Kita ada satu tim yang menguruskan Facebook. Jika tidak, banyak sebab Facebook ni informasi yang kami terima terlalu banyak. So boleh masuk dalam situ dan kita ada staff-staff yang telah didedicate. Mereka akan ambil maklumat daripada situ, akan salurkan kepada tim yang turun. Dan kita juga ada satu scout yang kita panggil Scout Saidina Omar yang telah dilancarkan lebih 7 tahun sekarang. Dan scout ni bekerja 7 hari seminggu, 24 jam satu hari. Termasuk Sabtu Ahad dan juga hari raya. Even raya tahun lepas kami di lapangan. So dan tim ni bersedia untuk turun siasat dan sebagainya pada bila-bila waktu, termasuk kes-kes viral yang berlaku, insya-Allah. Boleh saya tahu Scout Saidina Omar tu berapa ramai tu? Maknanya 7 hari seminggu tu bekerja tu. Ada buat masa ni satu kejutan, tim ni hanyalah dia seramai 5 orang saja dan dibantu oleh staf-staf lain di daerah dan juga penolak amil karya. So buat masa 5 orang berpusat di Shah Alam. Berpusat di Shah Alam sebab kes viral yang banyak berlaku ni area-area Shah Alam, area-area bandar. Pulangan, Petaling, Kelang, Gombak kan. Di area-area Sabak Pernah Ulu Selangor tu kurang lah. Kita ada staff, kita ada staff di sana, tetapi jika staff di sana tidak dapat turun pada Sabtu Ahad, tim daripada sini akan turun ke Sabak Pernah. Dia macam squad khas lah. Dia macam UTK lah. UTK ya. Macam UTK lah. Betul. Unit tindakan khas. So mereka mempunyai latihan yang lebih mahir untuk mengendalikan kes-kes viral, kes gelandangan dan sebagainya. So mereka tahu cara yang selamat dan sebagainya. So mereka akan turun, selalunya bila mereka turun, mereka akan menyelesaikan segala masalah, insya-Allah. Baik, okey. Terima kasih tuan. Panjang lebar penjelasan daripada pihak tuan tadi berkaitan soalan yang terakhir tadi. Okey, dan kini kita buka kepada sesi soal jawab di laman Facebook live streaming FB Japan Selangor. Boleh kita lihat, kita buka soalan di situ. Okey. Baik. Okey. Dan soalannya yang mana ya? Okey, yang itu yang atas ya. Daripada Puan Awin Betul? Okey. Tular di dalam media sosial menyatakan Lembaga Zakat Selangor tidak adil pengagihan zakat. Boleh tuan jelaskan cara pelaksanaan sebenar dalam agihan zakat? Okey, berkenaan dengan keadilan yang Zakat Selangor tidak adil dalam agihan. Soalan tu terlalu umum, nak kata berkenaan tidak adil. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, perspektif adil itu perlu diketahui umumlah. Zakat adil dari sudut zakat. Betul, faham. Zakat tak boleh menjadi adil daripada sudut pandangan bukan zakat. Contohnya sedekah, infak dan sebagainya. Sebab zakat dia ada limitation dia. Saya dah sebut, dia ada 8 kategori asnaf saja yang boleh menerima duit zakat. Waktu semasa COVID tahun lepas, saya rasa di permulaan rancangan ni saya ada maklumkan, ramai institusi bukan Islam ada menghubungi kami. Dia kata, Cik Pasir, kami pun susah, kami pun tak ada makan. Kadang-kadang bila kita pergi hantar bantuan di flat, jiran dia bukan Islam. Dia buka pintu menangis-nangis depan kita. Kan, kita bolehlah hulurkan apa yang kita ada dalam poket kita, secara peribadi kita boleh hulur, tapi tak dapat memenuhi apa yang mereka perlukan. Tetapi adakah jika daripada mata pandangan kasar, saya tidak bersikap adil di situ? Sebab saya bagi kepada jiran beliau yang beragama Islam dan saya tidak memberi kepada beliau yang bukan beragama Islam. Tapi pada sudut pandangan hukum zakat, saya adil.
Sebab itu adalah tanggungjawab saya hanya mempunyai kuasa dan amanah untuk mengagihkan kepada yang Islam. So, ini contoh yang terlalu obvious. So, banyak lagi contoh-contoh. Contohnya, kita ada dalam satu taman, kita ada 2 keluarga dan 2 keluarga, kita zakat hanya bantu 1 keluarga. Satu lagi keluarga tak dibantu. Secara umum orang nampak, keluarga ni lagi teruk, rumahnya lagi usang. Yang ni rumahnya okey dan suami dia pun bekerja, kenapa pula zakat bantu yang ni tak bantu? Tetapi kita bukan bantu melihat kepada kedudukan rumah. Kita bantu mengikut kelayakan hadul kifayah. Di mana kita pergi, kita masuk, kita periksa hadul kifayah mereka, pendapatan minus dengan pembelanjaan dan perbezaan jurang tersebut, dan selepas itulah kita memberi bantuan. Dan hadul kifayah ni disahkan melalui dokumen-dokumen rasmi dan disahkan juga oleh penolong amil karya yang duduk di karya tersebut. So, rumah usang mungkin ada income yang orang tak tahu. Faham. Orang tak tahu, dia mungkin ada income lain yang orang tak tahu, tapi memang cara dia hidup tu, dia suka dengan keadaan rumah yang kusut, yang usang, kan? Dia ramai orang itu. So, kita tak bolehlah nilai hanya kepada usang. So, daripada mata kasar, literally, orang ni nampak macam stable tapi dibantu. Yang ni usang sangat, tak dibantu, tak adil. So, daripada sudut hukum zakat, saya adil. Sebab kami dah buat sihatan, kami dah buat pemeriksaan, kita dah cek hadul kifayah, siapa yang layak dibantu, siapa yang tak layak tak dibantu. Tapi daripada sudut pandangan umum, dianya akan jadi tidak adil. Tapi tak ada masalah. Jika ada ketidakadilan yang berlaku daripada sudut kacamata anda, boleh anda hubungi terus kepada Zakat Selangor dan kita boleh turun bersama anda. Banyak kes-kes yang kita turun bersama dengan pengadu untuk membuktikan bahawa jika mereka betul, kita bantu, tak ada masalah. Ada yang memberi maklumat yang baru, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu macam mana boleh termis. Kita turun, kita tengok mereka layak, kita bantu. Tapi ada kalanya bila tak betul, kurang-kurangnya anda mendapat kepastian dan kesahihan bahawa Zakat Selangor telah bersikap adil kepada asnaf yang layak menerima bantuan. InsyaAllah. Terima kasih Tuan penjelasan tadi. Dan kita ke soalan yang seterusnya. Ada soalan daripada Facebook. Baik. Daripada Puan Marza Zainul. Itu dia. Puan Marza Zainul nak tanya, adakah lembaga Zakat Selangor ada bekerjasama dengan agensi atau NGO bagi membolehkan agihan zakat dilaksanakan dengan berkesan dan sampai pada sasaran yang betul? Boleh Tuan jelaskan? Alhamdulillah ada. Kita ada bersama dengan NGO. Ada. Tapi baik. NGO ini wajiblah berdaftar dengan Majlis Agama Islam Selangor atau dipanggil NGOI lah, NGO Islam kan. Mereka perlu mendaftar dengan Majlis Agama Islam Selangor dan mereka juga mempunyai informasi berkenaan dengan orang-orang susah dan sebagainya. Dan jika mereka membuat permohonan, kita menyediakan dana tahunan kepada mereka, tetapi dana itu lebih kepada untuk menyebarluaskan dakwah Islamiah. Tapi untuk kebajikan mereka, jika ada program dan sebagainya, mereka akan mohon, kita akan salurkan. Dan adakah kepada kumpulan sasar yang betul, kita yakin kepada NGO, sebab NGO ini selalunya menghantar laporan kepada Majlis Agama. Dan kita yakin dengan kumpulan sasar tersebut. Dan sehingga hari ini kami tidak dapat mana-mana aduan berkenaan ketirisan ataupun diagih kepada kumpulan sasar yang tidak tepat. Maknanya NGO dalam NGO Islam sahajalah. NGO Islam sahaja. NGO Islam sahaja. Betul. Maknanya dia akan menghantar laporan kepada pihak Majlis Agama. Dia akan hantar bila laporan. mereka dapat dana kebajikan, dia hantar laporan kepada zakat. Dia akan hantar. Dia kena hantar. Dia kena mula dia buat permohonan, apakah program dibuat, siapakah kumpulan sasaran, dan dia akan bagi senarai nama penerima, nombor IC dan sebagainya. Dan selepas habis program tersebut, mereka akan perlu menghantar laporan bergambar lah. Dan jika kita ada juga tim pemantau, setiap hujung minggu tim pemantau ni akan pergi, tapi tak dapat pergi semua program. Kita akan pilih beberapa program untuk kita menjadi saksi program-program tersebut. Program-program itu. Okey Tuan, terima kasih Tuan. Terima kasih kepada Puan Awi dan Puan Marza di atas soalan itu tadi. Dan ada tambahan tambahan satu soalan terakhir. Boleh insya-Allah. Okey, baik. Tambahan satu soalan terakhir Tuan. Boleh. Okey, boleh saya lihat di live stream FB kita? Okey, baik. Itu dia. Satu soalan terakhir. Apa komen Tuan tentang daripada Cik Ramizah Ramli? Apa komen Tuan tentang jawatan kuasa karyah yang menggunakan kuasa dalam pembahagian bantuan zakat? Dan mungkin anda mungkin ada pendapat cara untuk meminimalkan perkara tersebut daripada berlaku. Okey Tuan. Dia Tuan jelaskan. Allahu Akbar. Yang ni pertama, saya tak ada kuasa berkenaan dengan jawatan kuasa karya. Puan ataupun Cik yang mengutarakan soalan perlu tahu berkenaan dengan proses jawatan kuasa karya. Dia jawatan kuasa masjid ini dilantik oleh karya.
Dia Okey, ada baik. dia ada proses pelantikan. Dia macam mini election lah. Dia akan beritahu siapa nazir, ada yang bertanding, ada undi, proses undinya disaksikan oleh Jabatan Agama Islam Selangor dan sebagainya. Dan kadang-kadang pilihan raya masjid pun boleh tahan, hebat juga kan. Betul, So ya. akhir sekali kita melantik kan. Mungkin yang menang itu calon yang kita sokong atau tidak sokong, itu tak jadi masalah. Akhirnya kita kena akur beliau adalah seorang umat Islam yang secara majmuknya telah dipilih oleh karya kita. Masa kita menyokong, kita boleh ada pilihan, kita nak menyokong A atau B. Tapi setelah menang, selagi dia tidak mengarahkan kita bercanggah dengan hukum hakam, wajib kita akur dengan dia sebab dia dah menjadi khalifah pada waktu tersebut. Dan jawatankuasa ini ahli-ahli yang lain pun dipilih oleh karya. Secara pilihan raya ataupun pemilihan yang betul. So bila jawatankuasa tersebut telah dipilih dan jawatankuasa tersebut kalau jika salah guna kuasa, ada saluran-saluran yang anda boleh menyalurkan maklumat. Jika salah guna kuasa berkenaan dengan pengurusan masjid kepada Jabatan Agama Islam Selangor. Jika salah guna kuasa berkenaan zakat kepada Lembaga Zakat Selangor. Tak ada masalah, masuk dalam Facebook Zakat Selangor, bagi tahu je saya daripada karya masjid sekian. Di sini ada salah guna kuasa dan tolong cek dan sebagainya. Itu kita akan pergi cek, tak ada masalah. Boleh PM dalam Facebook sekali pun. Sebab kenapa? Kita agak rapat dengan penolak-penolak amil karya. Mungkin satu masa dulu saya baru 10 tahun dengan Zakat Selangor. Mungkin sebelum tu mungkin saya dengar-dengar ada sejarah-sejarah. Tapi sekarang ni saya agak yakin kita dah bersihkan semua sifat-sifat tersebut. Amil karya dia tidak membawa apa-apa bendera, apa-apa bentuk sokongan daripada mana-mana agensi. Mereka hanyalah bertugas secara telus untuk lembaga zakat. Dan jika ada pengaruh daripada mana-mana agensi atau mana-mana parti dan sebagainya, kita akan menukar mereka. Kita akan menukar. So nak kata ada salah guna kuasa dan sebagainya, susah. Dan again yang menentukan bantuan ini bukan jawatankuasa karya. Yang menentukan bantuan ini lembaga zakat. Amil karya ini hanya menyalurkan kepada zakat. So kita akan cek balik akhirnya, puan ini layak mendapat bantuan A, B, C dan E. Mungkin ada masalah di mana jawatankuasa karya ini tidak ingin menerima borang ataupun maklumat berkenaan dengan pemohon. Tak ada masalah. Anda boleh rujuk terus kepada cawangan, anda boleh hubungi kami melalui Facebook, anda boleh telefon nombor telefon saya ataupun nombor telefon lembaga zakat dan sebagainya. Kita akan turun. Dia bukannya amil karya satu-satunya pintu untuk kita masuk menyantuni asnaf di karya tersebut. Kita boleh gunakan pelbagai pintu untuk sampai ke mereka. Dan kami juga menyediakan pelbagai pintu dan tingkap untuk anda juga menghampiri dengan Zakat Selangor. InsyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya soalan. Okey, baik. Terima kasih Tuan sekali lagi. Diucapkan kepada Tuan Abdul Basit Hamid kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih banyak Tuan. Terima kasih atas perkongsian dan pendapat tentang zakat dan juga peranan Lembaga Zakat Selangor. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Diharap dengan perkongsian maklumat tersebut akan dapat memberi gambaran dengan lebih jelas lagi berkenaan isu-isu tentang zakat. Dan jangan lupa kepada penonton di luar sana yang masih belum menunaikan zakat, bolehlah berbuat demikian. Tunaikan tanggungjawab anda. Setakat itu sahaja program Influencer at Japan Selangor untuk kali ini. Ikuti kami pada program yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Salam Malaysia Prihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tahu ke masak? Kita order je lah. Senang je masak ni. Bab-bab masak ni serah ke abang je lah, dik. Senang je nak masak ikan keli ni. Keli? Tu kan siakap. Kita order online je lah. Macam-macam apps dah ada sekarang ni. Tak payah online. Aku masak. Kau sekejap lagi buka puasa makan je. Tahulah aku nak settlekan kau ikan whatever. Dah kenapa pulak ni? Apa hal ni? TV ni tak nak hidup pula. Oh, simple je. Pergi ambil hammer. Hammer? Spanner ke pelayar ke pergi ambil. Tak payahlah, aku call orang sudah tak repair. Tak payah. Benda ni simple je. Aku boleh buat.
Mana satu yang kau nak? Alah, janganlah kata rosak. Aku dah cakap, servis on time. Benda hari-hari nak pakai. Benda kalau nak rosak, dia tak kira lah on time ke tak on time. Dia rosak juga. Kau nak aku repair? Aku boleh repair. Tak payah. Hei, order teksi pun tak ada. Semua dah sibuk beraya agaknya ni. Engkau pun satu, dah tahu tak boleh, online je lah. Suka buat kerja last minute. Benda ni kena duduk depan-depan, jumpa depan-depan, baru ada rasa, baru ada feel. Sekejap lagi dah petang. Sekejap lagi dah tutup. Kejap, yang kau cemas sangat ni kenapa? Apa itu tu? Kaunter zakat lah. Aku ni tak bayar zakat lagi. Esok dah nak raya, kejap lagi nak tutup. Online kan boleh. Sejak bila pula online? Jangan marah-marah. Nak berzakat melalui online, tak perlulah nak berakad-akad. Kalau nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan pembayaran zakat, cuba tengok ni. Kalau ada yang mudah, kenapa perlu susah? Selamat menunaikan zakat. Tak. Sekarang ni asal kita tak bayar kat dia je? Online kan ada. Pinjam powerbank. Apa pula? Bateri tak ada. Stay smart, stay smart.